Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-626 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan membaca, berkongsi, menghayati, mengambil ibrah dan pengajaran daripada Al-Quran, daripada kalamullah. Moga kita berada lebih dekat dengan kalamullah dan Al-Quran berada di dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan Suhaila, ahlan-ahlan Santai Corner, Anip, MTB, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang berada di TikTok, ahlan-ahlan yang berada di FB, ahlan-ahlan Kak Zimadun, Kak Jamila Ihsan, Bunga Lawang, Ali Lili, Syed Amirul Baha, Anna Sukaimi, Jura Azlin, kemudian Kamiza Muhammad Amil, Masrifah Nur, Rohaya Mustafa, Habibah Abdul Aziz, Zainun Hadi, Yusuf bin Nurdin, jazakumullah khairan Tuan Yusuf bin Nurdin, Laila Umar, Bunga Lawang, Faifaruz Ashman, terima kasih banyak-banyak Kak Jamila Ihsan, Tuan Nur Rahim Sharif, Yong Hawa, Nur Razia Mukhtar, Rahmah Ja'far, kemudian Muslimah Mahmud, Siti Aisyah Hassan, jazakillah khairan Kak Jamila Ihsan, kemudian Bunga Lawang, Safia Sapian, dan juga Zarina Muhammad Nur, Nurisa Wan Hassan, ahlan-ahlan Sri Kartini, Suhaizah Rahiman, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nurizawati Mat Sa'id, Az-Zulaimi, Nurani Ahmad, Marwani Omar, Nurani Ahmad, Fidah Hanim, Hafizah Hasan, Shimashim, Hafizul Syabuddin, dan juga Sal Zainal dan Wasilah Ulfah. Ahlan-ahlan ahlan-ahlan Mama, Wa'man, Santai Corner dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Hari ini kita dah tiba pada muka surat 179. Saya minta maaf, 3 hari saya tak dapat nak buat perkongsian Hayati Quran, Jumaat, Sabtu, Ahad. Namun syukur Alhamdulillah pada pagi ini dapat membuat sedikit perkongsian. Lalu kita dah tiba pada ayat yang ke-20, muka surat 179, surah yang ke-8 Al-Anfal. Maka kepada sahabat-sahabat yang ada Al-Quran, mohon buka Al-Quran ataupun melalui gadget ataupun aplikasi Al-Quran yang kita ada. Kita nak lihat ayat yang ke-20 daripada muka surat 179, surah yang ke-8 Al-Anfal. Mohon jasa baik sahabat-sahabat jangan lupa untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, jom kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها
ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق الله العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Maka apakah ringkasan ayat yang ke-20? Ringkasan ayat yang ke-20 adalah Al-Quran pada waktu itu menyeru kepada orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah, agar taat kepada baginda Rasulullah dan tidak berpaling daripada ketaatan baginda Nabi SAW. Itu adalah ringkasan. Taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah, jangan berpaling daripada sunnah, daripada syariat baginda Rasulullah SAW. Ahlan-ahlan Nur Laila, ahlan-ahlan Jalan Terus, ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang lain. Maka itu adalah ringkasan. Jom kita lihat terjemahan. Maka terjemahan ayat yang ke-20 adalah Ya ayyuha, harfun nida, panggil apa? Huruf seru. Wahai. Alladzina, isim mausul, kata sambung. Alladzina, orang-orang yang. Wahai orang-orang yang amanu, beriman dan percaya. Ati'ullah, taatlah kamu akan Allah, wa rasulah, dan akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala, dan jangan, tawallau, kamu berpaling, anhu, daripadanya, iaitu daripada ketaatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa, dalam keadaan, waw adalah waw haliyah, wa dalam keadaan, sedangkan antum, kamu, tasma'un, mendengar, dalam kurungan akan Al-Quran. Maka firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat akan baginda Rasulullah, dan jangan kamu berpaling daripada ketaatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kamu mendengar Al-Quran. Ini adalah terjemahan ayat yang ke-20. Maka apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat adalah ingat, wahai orang-orang yang beriman. Sebab itu amanu, ingat wahai orang-orang yang beriman. Apakah sifat orang-orang yang beriman? Orang yang beriman mesti ati'ullah, taat kepada Allah, wa rasulah, dan mesti mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat orang beriman, dia tidak akan pada waktu itu meninggalkan ketaatan kepada Allah. Sifat orang yang beriman, dia tidak akan meninggalkan mentaati baginda Rasulullah. Dan kalaulah dia buat, bererti ada kekurangan pada iman dia. Ada kekurangan pada iman dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka daripada sini pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat adalah kalaulah kita benar-benar beriman, maka kita pasti akan mentaati Allah, mentaati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk melihat ketaatan kita, untuk melihat keimanan kita, kita patut cek bagaimana ketaatan kita kepada Allah, bagaimana ketaatan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi kita taat pada Allah, lagi kita taat pada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu lagilah tinggi keimanan kita kepada Allah. Kayu ukuran iman kita adalah taat kepada Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Quran highlightkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah sifat orang yang beriman? Ati'ullah,
taatlah kamu akan Allah wa rasulah, dan taatlah kamu kepada baginda Nabi SAW. Itu adalah kayu ukuran keimanan yang sepatutnya. Maka itu adalah pengajaran yang pertama, penghayatan yang pertama. Pengajaran dan penghayatan yang kedua, kalau kita perasan, Allah gabungkan perkataan ketaatan kepada baginda Nabi SAW dan pada waktu itu menggunakan ati'u yang satu. Kalau kita perasan, ati'ullaha wa rasulah. Ati'ullaha wa rasulah. Taatlah kamu akan Allah dan Rasul. Digabungkan ketaatan Rasul dengan ketaatan kepada Allah. Maka di sini Imam Alusi rahimahullah menulis, dan pada digabungkan ketaatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nak menunjukkan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah mentaati Allah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Maka digabungkan. Kalau kita lihat ayatnya, ati'ullaha wa rasulah. Ati'ullaha wa rasulah, bukan ati'ullah wa ati'ur rasul. Pada ayat ini digabungkan, kata Imam Alusi rahimahullahu taala, nak menunjukkan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah taat kepada Allah. Mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya mengikut perintah Allah. Lalu tidak betul orang yang berkata, saya tak nak ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak nak ikut apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya hanya nak ikut Al-Quran. Maka salah tu. Maka pada waktu itu tak betul cara pemikiran begitu. Kenapa? Kerana Al-Quran dalam ayat ini menggunakan gabungan ketaatan Allah dan Rasul dengan satu perkataan ati'u sahaja. Ati'ullaha wa rasulah. Taat kepada Allah dan Rasul. Pada waktu itu hanya menggunakan satu ati'u. Kata Imam Alusi rahimahullah, menunjukkan kepada mentaati Rasul hakikatnya adalah mentaati Allah. Mengikut ajaran Rasul hakikatnya adalah mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penghayatan yang kedua. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kepada yang baru join, dan kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tawallau anhu. Firman Allah, wala tawallau anhu. Dan jangan, lam adalah apa, larangan, wala tawallau anhu, dan jangan kamu berpaling, anhu, daripada ketaatannya. Nya di sini dimaksudkan siapa? Nya di sini bermaksud adalah ketaatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jangan berpaling daripada mentaati ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa jangan berpaling? Maka dalam tafsir Al-Wasit menyebut, fa inna fi i'radikum anhu, kerana berpaling daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam khasarah, akan membawa kepada kerugian azimah yang besar, fi dunyakum, di dunia, wa akhiratikum, dan akhirat. Maka Allah tegaskan, wala tawallau anhu. Jangan sesekali berpaling daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali berpaling daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali berpaling daripada syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jangan berpaling? Dia punya khabar tidak disebutkan. Maka dalam tafsir Al-Wasit, apakah jawapan kepada jangan berpaling? Pasti akan membawa kerugian dunia dan akhirat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa sesuatu, tidak bercakap tentang sesuatu kecuali semuanya adalah wahyu daripada Allah. Dalam suratul Najm juz yang ke-27 kita boleh lihat firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata-kata daripada nafsu.
in huwa illa wahyu yuha, tidaklah ia kecuali adalah wahyu yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran ingatkan, ahlan-ahlan Zi Quincy, ahlan-ahlan anak murid Ustaz Talib di Bukit Lancung dulu, masya-Allah. Ahlan-ahlan, terima kasih. Terima kasih memberi salam, memberi teguran. Mudah-mudahan insya-Allah berkekalan ukhuwah insya-Allah. Lalu ada salah seorang daripada pelajar yang pernah belajar di madrasah ayah saya di Bukit Lancung dulu tegur, lalu saya jawab salam beliau. Okey, maka itu pengajaran yang ketiga. Apakah pengajaran yang ketiga? Al-Quran pada waktu itu menerangkan jangan berpaling daripada ketaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa jangan berpaling? Tak disebutkan dalam ayat. Maka jelas orang yang berpaling daripada ketaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpaling daripada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya pada waktu itu beroleh kerugian yang besar. Hakikatnya pada waktu itu beroleh akan kecelakaan yang besar. Sebab tidak ada yang dibawa oleh Nabi kecualinya semuanya adalah wahyu ilahi. Maka firman Allah Subhanahu itu pengajaran dan penghayatan yang ketiga. Maka firman Allah, wa antum tasma'un, dalam keadaan kamu mendengar Al-Quran. Maka lagi-lagilah orang yang baca Al-Quran tak boleh berpaling daripada ketaatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut di sini, wa antum tasma'un, dalam keadaan kamu mendengar Al-Quran. Wujubul intihai anit tawalli, di sini ditegaskan larangan daripada berpaling mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan secara umum. Kenapa? Sebab orang yang mendengar Al-Quran, macam mana dia boleh meninggalkan ketaatan kepada Nabi? Itu yang pelik. Kadang-kala ada sebahagian orang dia kata, saya hanya nak Quran je. Saya tak nak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya nak Quran sahaja. Saya tak nak pada waktu itu mengambil apa-apa daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pelik. Padahal ayat yang ke-20 menegaskan, dan jangan kamu berpaling daripada ketaatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kamu mendengar Al-Quran. Orang yang mendengar Al-Quran dan pada waktu itu mengambil pengajaran daripada Al-Quran, tak sepatutnya pada waktu itu berpaling daripada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang meneliti ayat yang ke-20 daripada muka surat 179. Kalau ada Al-Quran, boleh buka Al-Quran, surah yang ke-8 Al-Anfal. Maka penghayatan yang keempat, pengajaran yang keempat, Allah ingatkan orang yang dengar Al-Quran, orang yang pada waktu itu mendengar ayat-ayat Al-Quran, tak sepatutnya berpaling daripada mentaati ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sepatutnya. Sebab dalam Al-Quran berulang kali menerangkan untuk mentaati Allah dan Rasul. Dalam Al-Quran berulang kali menerangkan untuk patuh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu firman Allah, wa hum la yasma'un, wa antum tasma'un, dalam keadaan kamu mendengar Al-Quran, jangan kamu berpaling daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini 4 pengajaran daripada ayat yang ke-20. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala terangkan pentingnya untuk mendengar dengan teliti. Ada banyak orang dia dengar dan dia tak beri perhatian. Maka dalam surah Qaf juz yang ke-26, dalam surah Qaf juz yang ke-26, sebentar, muka surat yang ke-520. Ini nak mencerita tentang wa antum tasma'un. Bila dengar Al-Quran, tak sepatutnya pada waktu itu masih lagi tidak mentaati Nabi, masih lagi meninggalkan ajaran Nabi. Tak sepatutnya.
wala tawallau anhu, dan jangan kamu berpaling daripadanya, iaitu daripada ketaatan Rasul, wa antum tasma'un, dalam keadaan kamu mendengar Al-Quran. Sebab itu mendengar yang dituntut bagaimana? Muka surat 520, surah Qaf, surah yang ke-50, ayat yang ke-37. Muka surat 520, mohon sahabat-sahabat catat. Surah yang ke-50, Qaf, ayat yang ke-37. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi, sesungguhnya pada, zalika, yang demikian itu, ladzikra, pasti ada peringatan. Sesungguhnya ada peringatan pada apa yang Al-Quran sampaikan. Namun siapakah yang akan dapat peringatan daripada Al-Quran? Firman Allah, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang padanya dia ada hati. Dia beri perhatian, dia ada hati. Orang yang mana ada hati, ada fitrah, ada pada waktu itu keinginan mencari kebenaran, maka pasti pada waktu itu dia akan mendapat peringatan daripada Al-Quran. Itu satu, liman kana lahu qalb. Yang kedua, au alqas sam'a, ataupun dia meletakkan sepenuhnya pendengaran. Dia dengar dengan bersungguh-sungguh, dia mendengar dengan teliti. Dan bagaimanakah orang yang mendengar dengan teliti? Wa huwa syahid, dalam keadaan dia be present, dia ada, dia bukan sekadar dengar, dia dengar dengan penuh perhatian, dia dengar dalam keadaan orang putih kata be present, dia present pada waktu itu, bukanlah dia dengar tapi dia sedang berada di Turki, dia dengar tapi dia sedang sibuk berada kat tempat lain. Pada waktu itu penghayatan dia, diri dia, pemikiran dia melayang dekat tempat lain, maka tak ada manfaat, tak dapat peringatan. Maka Al-Quran sebut antara pendengaran yang dituntut adalah al-qassam'a, dia mendengar dengan penuh perhatian, wa huwa syahid, dan dia be present ketika mana mendengar, dia hadir, dia memberikan fokus sepenuh tumpuan ketika mana mendengar. Ini adab mendengar yang Al-Quran didik kita, adab mendengar yang Al-Quran ajar kita. Berapa banyak orang yang dia seolah-olah mendengar tapi dia tak faham apa-apa pun, sebab dia tak ada di tempat tersebut, dia tak mendengar dengan sepenuh perhatian, dia tak be present bila mendengar, dia berada di tempat lain, menerawang, melayang dan sebagainya. Maka begitulah juga Al-Quran sebut pada surah Al-Anfal, orang yang benar-benar mendengar Al-Quran, wa antum tasma'un, dia pasti tidak akan berpaling daripada ajaran baginda Nabi SAW. Lalu bagaimana kalaulah ada orang yang pada waktu itu dia kata dia dengar tetapi tetap berpaling daripada ajaran Nabi SAW? Maka Allah terangkan pada ayat yang ke-21, itu adalah cara mendengar orang-orang yang kufur, orang-orang yang engkar, orang-orang yang pada waktu itu tidak mengambil pengajaran daripada apa yang didengar. Sebab itu firman Allah pada ayat yang ke-21, wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Maka Al-Quran terangkan pada ayat yang ke-21 berkenaan tentang pendengaran yang dicela, tentang orang yang pada waktu itu dengar Al-Quran tetapi tidak beriman, dengar Al-Quran tetapi tidak memberi perhatian. Maka kata para ulama tafsir, ayat yang ke-21 Allah menerangkan sifat orang-orang yang kufur dan engkar. Allah menerangkan sifat orang-orang munafik, wa ashbahuhum, dan orang-orang yang seperti orang munafik. Apakah sifat orang munafik dan orang kufur ketika mana mendengar Al-Quran? Firman Allah, wala, dan janganlah takunu kamu menjadi,
Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi kallazina, seperti orang-orang yang qalu, mereka mendakwa, mereka berkata, sami'na, kami dah dengar. Cukup, kami dah dengar. Tetapi Al-Quran tegaskan, wahum, dalam keadaan mereka la yasma'un, tidak mendengar. Lalu ini adalah sikap dan sifat orang munafik dan orang yang kufur, di mana Al-Quran sebut qalu, mereka mendakwa, sami'na, kami dah dengar, kami dah dengar, wahum la yasma'un, dalam keadaan sebenarnya mereka tidak mendengar. Maka Al-Quran pada waktu itu mencela sikap dan sifat yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan juga orang-orang yang kufur dan ingkar, di mana mereka meninggalkan ketaatan kepada Nabi. Mereka pada waktu itu berpaling daripada ajaran Nabi walaupun dah dengar Al-Quran. Dan apabila diajak untuk mendengar Al-Quran, mereka mendakwa, sami'na, kami telah dengar. Walhal mereka sebenarnya langsung tidak mendengar. Maka apa pengajaran yang kelima yang kita boleh dapat bila Al-Quran sebut wala takunu? Pengajaran yang kelima adalah elakkan daripada kita mempunyai sifat orang munafik dan juga orang yang ingkar, di mana mereka tidak menggunakan sebaik mungkin pendengaran mereka. Dengan pendengaran sepatutnya beroleh pengajaran. Dengan pendengaran sepatutnya beroleh manfaat daripada Al-Quran. Tapi malangnya Al-Quran sebut jangan jadi seperti mereka yang mendakwa mereka dengar, hakikatnya mereka tidak langsung mendengar apa-apa. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang melihat ayat yang ke-21 daripada surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan Kamizah, kemudian Astaghfirullah, Khalijah, dan juga ahlan-ahlan Haida, Rayyan daripada Ma'at Hafiz Al-Hidayah wal Ihsan. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan kathira. Lalu Al-Quran highlightkan jangan menjadi pendengaran seperti itu. Itu pengajaran yang kelima. Jangan menjadi seperti sifat orang-orang munafik dan orang yang ingkar. Dan apakah sifat mereka? Di sini kita belajar pengajaran yang keenam. Qalu sami'na. Orang yang mendakwa, ya kami dengar, kami dengar. Hakikatnya orang yang mendakwa dia dengar, wahum la yasma'un, belum tentu dia dengar. Kan berapa banyak orang yang kata bila diberi nasihat, ya dah dengar dah, dah dengar dah. Hakikatnya wahum la yasma'un. Orang yang betul-betul dengar, dia akan bertindak. Orang yang betul-betul dengar, dia akan buat perubahan. Orang yang betul-betul dengar, dia akan ambil manfaat daripada teguran. Tapi berapa banyak orang yang dia kata, ya dah dengar dah, berapa kali nak cakap dah dengar dah. Wahum la yasma'un. Itulah sebab Al-Quran sebut qalu, mereka yang mendakwa. Sami'na, kami telah mendengar. Wahum la yasma'un. Hakikatnya orang yang suka mendakwa mereka dah dengar, hakikatnya adalah wahum la yasma'un, mereka sebenarnya tidak mendengar. Orang yang betul-betul mendengar, dia akan susuli dengan ketaatan. Orang yang betul-betul mendengar, dia akan susuli dengan tindakan. Orang yang betul-betul mendengar, pada waktu itu dia akan bertindak dan mengambil pengajaran. Itu orang-orang yang betul mendengar. Sebab itu Al-Quran highlightkan, wala takunu, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik dan orang-orang yang ingkar dan enggan. Apa yang mereka buat? Sami'na. Mereka mendakwa berkata, kami dah dengar. Al-Quran tegur, wahum la yasma'un. Sebenarnya mereka tak mendengar.
Ayat yang ke-22 Al-Quran akan cerita lebih detail tentang perangai dan sikap orang yang pada waktu itu dengar Al-Quran tetapi masih lagi berpaling daripada ketaatan Nabi SAW. Kita akan sambung ayat yang ke-22 esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih kerana meluangkan masa. Mudah-mudahan adanya manfaat. Apa yang baik adalah daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa jam 2 nanti. Pada jam 2 kemungkinan saya akan buat live melalui platform Facebook page Azizan Osman Official. Kalau tidak, saya akan buat di Facebook saya. Dan kalaulah di Facebook lain, saya akan kongsikan link dia. Minta maaf 3 hari tak sempat nak buat hayati Quran kerana ada pelbagai urusan dan pada waktu itu ada sedikit masalah kesihatan. Namun alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini. Dan untuk maklumat sahabat-sahabat, insya-Allah pada bulan depan 17 hari bulan 11 saya akan berangkat menunaikan umrah. Dan buat masa ni masih lagi berbaki 5 kekosongan kepada yang mana berhajat untuk menunaikan umrah ataupun ada kenalan yang nak menunaikan umrah. Masih lagi ada berbaki kekosongan, maka boleh insya-Allah bersama pada 17 hari bulan 11 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa jam 2 nanti dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah.